Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali kita dalam tuition YPM MRSM Mukah tahun 2023. Cikgu harap anak-anak pelajar dalam keadaan yang sihat. Dan untuk pembelajaran pada hari ini kita akan teruskan dengan rumusan. Tetapi pada kali ini soalannya agak berbeza. Dan cikgu harap anak-anak pelajar dapat memberi fokus untuk pembelajaran pada kali ini. Baik, untuk rumusan kali ini, seperti biasa kita akan teliti dahulu. Kita teliti dahulu bahan yang diberikan. Kalau kita dapat lihat dekat sini, ada bahan 1 dan juga bahan 2. Baik, ada bahan 1 dan bahan 2. Dua bahan sahaja. Seperti biasa sebelum kita kenal pasti fokus dan juga idea, kita perlu baca terlebih dahulu. Kita baca dahulu soalan dan bahan yang diberikan. Baik, soalan, baca dan teliti setiap bahan yang diberikan, kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan dan bahan. Baik, kita teliti dahulu bahan 1. Sistem e-pembayaran merupakan kaedah melakukan transaksi barangan dan perkhidmatan melalui sistem pembayaran elektronik atau transaksi secara dalam talian. Sistem pembayaran elektronik telah berkembang sejak sedekad yang lalu disebabkan oleh kepesatan dalam sektor perbankan dan peningkatan pembelian melalui internet. Kaedah pembayaran tanpa tunai dilihat semakin popular sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan dalam negara. Hal ini sejajar dengan hasrat kerajaan menggalakkan penggunaan transaksi tanpa sentuhan kerana kaedah ini lebih menjimatkan masa pengguna. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah melaksanakan program e-penjana bagi menggalakkan masyarakat menggunakan e-pembayaran. Menurut Menteri Kewangan, inisiatif dengan peruntukan bernilai RM750 juta itu memberi manfaat kepada kira-kira 15 juta rakyat. Sementara itu, kempen pembayaran tanpa tunai turut diperkenalkan di beberapa agensi kerajaan bagi membiasakan pelanggan berurusan menggunakan kemudahan teknologi terkini. Rata-rata pengguna berpuas hati dan selesa dengan kaedah pembayaran tanpa tunai. Tambahan pula, hampir semua institusi perbankan telah menyediakan perkhidmatan e-pembayaran untuk semua urusan perbankan. Kaedah ini membolehkan pengguna memantau rekod pembayaran dan kewangan mereka secara sistematik. Selain itu, pengguna tidak perlu menanggung risiko membawa wang tunai dalam jumlah yang banyak kerana pembayaran dapat dilakukan terus menerusi platform perbankan pilihan pelanggan. Transaksi boleh dibuat melalui internet atau perbankan mudah alih menggunakan wang daripada akaun simpanan, akaun semasa atau kad kredit daripada 42 buah bank di Malaysia. Lebih menarik, pengguna juga boleh mendapatkan ganjaran untuk setiap transaksi dengan berpeluang untuk membawa pulang hadiah bulanan lumayan menerusi pelbagai peraduan yang dianjurkan oleh setiap syarikat. Pendigitalan ekonomi dan transformasi teknologi yang pesat terus akan menjadi pemangkin kepada kemajuan sesebuah negara dan sudah pasti Malaysia juga tidak terkecuali daripada perkembangan itu. Menuju ke arah itu, kerajaan berusaha untuk menyediakan capaian teknologi 5G bagi menggalakkan rakyat membudayakan sistem e-pembayaran supaya menjadi sebahagian daripada kehidupan harian. Baik, itu untuk bahan 1 dan kita tengok bahan 2 pula. Baik, bahan 2 yang diberi dalam bentuk grafik. Kita dapat lihat gambar transaksi dalam talian. Baik, yang pertama, terdedah kepada penipuan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, mendorong masyarakat boros berbelanja, urusan transaksi tergendala akibat gangguan internet. Dan kita boleh lihat gambar di bawah, mengapakah saya memilih e-pembayaran. Semua transaksi boleh dilakukan di mana-mana tempat, mudah kan? Baik,
Kalau kita tengok sekali imbas, mungkin kita belum kenal pasti fokus. Tapi macam mana kita nak kenal pasti fokus? Macam biasa, kita akan tengok sekali lagi, kita akan baca, dan kali ini kita cuba keluarkan idea satu persatu. Okey, kita tengok sekali lagi, kita baca sekali lagi. Sistem e-pembayaran merupakan kaedah melakukan transaksi barangan dan perkhidmatan melalui sistem e-pembayaran elektronik atau transaksi secara dalam talian. Sistem pembayaran elektronik telah berkembang sejak sedekad yang lalu disebabkan oleh kepesatan dalam sektor perbankan dan peningkatan pembelian melalui internet. Kaedah pembayaran tanpa tunai dilihat semakin popular sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan dalam negara. Hal ini sejajar dengan hasrat kerajaan menggalakkan penggunaan transaksi tanpa sentuhan kerana kaedah ini lebih menjimatkan masa. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah melaksanakan program e-penjana bagi menggalakkan masyarakat menggunakan e-pembayaran. Menurut Menteri Kewangan, inisiatif dengan peruntukan bernilai RM750 juta itu memberi manfaat kepada kira-kira 15 juta rakyat. Sementara itu, kempen pembayaran tanpa tunai turut diperkenalkan di beberapa agensi kerajaan bagi membiasakan pelanggan berurusan menggunakan kemudahan teknologi terkini. Baik, kita tengok satu persatu perenggan. Ya, anak-anak pelajar. Baik, kalau kita tengok dalam perenggan pertama ini ada beberapa fokus sebenarnya. Ada dua fokus. Okey. Jadi macam mana kita nak pastikan macam mana kita nak pastikan apa sebenarnya fokus dalam perenggan yang pertama ni. Baik, kita tengok yang pertama yang dapat dilihat di sini. Tengok ayat. Hal ini sejajar dengan hasrat kerajaan menggalakkan penggunaan transaksi tanpa sentuhan kerana kaedah ini lebih menjimatkan masa pengguna. Baik, lebih menjimatkan masa pengguna. Jadi kat sini kita boleh nampak menjimatkan masa pengguna ini apa fokus dia. Ya, yang ini kita kata dia sebagai manfaat. Okey, kita tengok seterusnya lagi. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah melaksanakan program e-penjana bagi menggalakkan masyarakat menggunakan e-pembayaran. Baik, dia ada cakap dekat sini, kerajaan ada buat sesuatu. Iaitu apa yang kerajaan buat dekat sini, iaitu kerajaan telah melaksanakan program e-penjana bagi menggalakkan masyarakat menggunakan e-pembayaran. Baik, kalau kita nampak dekat sini, ini ialah langkah. Menurut Menteri Keuangan, inisiatif dengan peruntukan bernilai RM750 juta itu memberi manfaat kepada kira-kira 15 juta rakyat. Sementara itu, kempen pembayaran tanpa tunai turut diperkenalkan di beberapa agensi kerajaan bagi membiasakan pelanggan berurusan menggunakan kemudahan teknologi terkini. Baik, kalau kita tengok dekat sini, ada lagi sebenarnya fokus, iaitu tadi kita jumpa fokus pertama iaitu menjimatkan masa pengguna, iaitu manfaat. Kemudian kerajaan telah melaksanakan program e-penjana bagi melakukan masyarakat menggunakan e-pembayaran, itu ya fokus kepada langkah. Dan kempen pembayaran tanpa tunai ini antara usaha yang dilakukan oleh kerajaan. Kempen pembayaran tanpa tunai turut diperkenalkan di beberapa agensi kerajaan. Jadi dekat sini kita nampak kerajaan dia buat kempen pembayaran tanpa tunai di beberapa agensi. Baik, itu untuk fokus kedua, iaitu usaha atau langkah lah. Baik, kita tengok kepada perenggan yang kedua. Rata-rata pengguna berpuas hati dan selesa dengan kaedah pembayaran tanpa tunai. Tambahan pula, hampir semua institusi perbankan telah menyediakan e-pembayaran untuk semua urusan perbankan. Kaedah ini membolehkan pengguna memantau rekod pembayaran dan kewangan mereka secara sistematik
Selain itu, pengguna tidak perlu menanggung risiko membawa wang tunai dalam jumlah yang banyak kerana pembayaran dapat menanggung risiko membawa wang tunai dalam jumlah yang banyak kerana pembayaran dapat dilakukan terus menerusi platform perbankan pilihan pelanggan. Transaksi boleh dibuat melalui internet atau perbankan mudah alih menggunakan wang daripada akaun simpanan, akaun semasa atau kad kredit daripada 42 buah bank di Malaysia. Lebih menarik, pengguna juga boleh mendapatkan ganjaran untuk setiap transaksi dengan berpeluang untuk membawa pulang hadiah bulanan lumayan menerusi pelbagai peraduan yang dianjurkan oleh setiap syarikat. Baik, kita tengok satu persatu ayat. Kita boleh nampak dekat sini. Apa lagi fokus yang kamu boleh jumpa? Okey, cikgu bagi masa sikit. Cuba kamu cari apa lagi fokus yang kamu boleh jumpa. Baik. Antara fokus yang ada, rata-rata pengguna puas hati dengan kaedah pembayaran tunai. Hampir semua institusi perbankan telah menyediakan perkhidmatan e-pembayaran. Okey, yang ini untuk fokus kedua. E-pembayaran untuk semua urusan perbankan. Baik. Kaedah ini membolehkan pengguna memantau rekod pembayaran dan kewangan mereka secara sistematik. Baik, ini ialah kebaikan e-pembayaran. Okay, membolehkan pengguna memantau rekod pembayaran dan kewangan mereka secara sistematik. Selain itu, pengguna tidak perlu menanggung risiko membawa wang tunai dalam jumlah yang banyak. Ini juga kebaikan atau manfaat ya. Jumlah yang banyak. Okey, kerana pembayaran dapat dilakukan terus melalui platform perbankan pilihan pelanggan. Transaksi boleh dibuat melalui internet atau perbankan mudah alih menggunakan wang daripada akaun simpanan, akaun semasa atau kad kredit daripada 42 buah bank di Malaysia. Lebih menarik, pengguna juga boleh mendapatkan ganjaran untuk setiap transaksi dengan berpeluang membawa pulang hadiah bulanan lumayan menerusi pelbagai peraduan yang dianjurkan oleh setiap syarikat. Baik, kalau kita tengok dekat sini, kita nampak dekat sini pengguna juga boleh mendapatkan ganjaran untuk setiap transaksi. Okey. Ada lagi tak? Kita ada kebaikan, kita ada 1, 2, 3, 4. Dekat sini kita dah ada 4 kebaikan. Untuk langkah kita ada 1, 2, 3. Cuba kita cari lagi, ada lagi tak langkah? Baik. Rasanya setakat ini itu sahaja idea. Kita tengok pula perenggan yang ketiga. Pendigitalan ekonomi dan transformasi teknologi yang pesat terus akan menjadi pemangkin kepada kemajuan sesebuah negara dan sudah pasti Malaysia juga tidak terkecuali daripada perkembangan itu. Menuju ke arah itu, kerajaan berusaha untuk menyediakan capaian teknologi 5G bagi menggalakkan rakyat membudayakan sistem e-pembayaran supaya menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian. Kat sini kita boleh nampak ada satu lagi fokus iaitu untuk langkah. Apa yang langkahnya? Kerajaan berusaha untuk menyediakan capaian teknologi 5G bagi menggalakkan masyarakat membudayakan sistem e-pembayaran. Okey. Seterusnya kita lihat kepada bahan kedua. Okey, kita lihat pada bahan 2. Transaksi dalam talian. Yang pertama, terdedah kepada penipuan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, mendorong masyarakat boros berbelanja, urusan transaksi tergendala akibat gangguan internet. Jadi kalau kita tengok sekali imbas pun kita dah tahu ini
fokus ini ialah keburukan. Keburukan ya anak-anak. Ini adalah keburukan pembayaran. Ada berapa kat sini? Ada 3 keburukan. Kita tengok gambar yang seterusnya. Mengapakah saya memilih pembayaran? Semua transaksi boleh dilakukan di mana-mana tempat. Baik, kalau yang ini terang-terang. Sudah terang lagi bersuluh. Ini fokus untuk kebaikan atau manfaat pembayaran. Setakat ni kita dah teliti kedua-dua bahan. Jadi kita tengok balik. Kita cek balik. Apa idea yang kita jumpa. Kita tengok yang pertama. Untuk bahan 1. Yang warna hijau ni iaitu kebaikan. Ada berapa? Tengok ada 1. Cikgu tukar warna dulu untuk kebaikan ada 1, 2, 3, 4. Untuk bahan 1 ada 4 idea untuk fokus 1 iaitu kebaikan atau manfaat. Baik. Untuk langkah. Untuk langkah kita ada 1, 2, 3 dan 4. Ini untuk bahan 1. Ini untuk bahan 1. Ada 2 fokus dalam bahan 1 iaitu manfaat dan juga langkah. Dan ada 4 idea untuk fokus 1 dan 4 idea untuk fokus 2. Baik, kita teruskan. Kita tengok untuk bahan 2 pula. Baik, untuk bahan 2. Ada 2 fokus dalam bahan 2. Iaitu yang tadi bahan 1, fokus 1 dan bahan 2. Maaf. Untuk bahan 1 tadi ada fokus 1 dan fokus 2. Baik, untuk bahan 2 pula terdapat fokus 3 di sini. Iaitu keburukan. Ataupun kelemahan. Boleh pilih. Nak yang mana? Keburukan boleh, kelemahan boleh. Baik, ini fokus 3. Ada 1 isi, 2 dan 3 isi dekat sini. Baik, dalam bahan 2 juga terselit idea untuk fokus 1. Dalam bahan 2 juga terselit 1 idea untuk fokus 1, iaitu semua transaksi boleh dilakukan di mana-mana tempat. Baik, dalam bahan 2 terselit 1 idea untuk fokus 1 ni kat sini. Okey. Jadi kita tengok dekat sini ada 3 fokus. Ini yang dikatakan rumusan 3 fokus. Baik, kita tulis balik dekat atas ni. Apa fokus 1 tadi? Kita cikgu tulis atas ni Untuk fokus 1, fokus untuk F1 atau fokus 1 iaitu manfaat. Untuk fokus 2 pula langkah. Dan untuk fokus 3 pula keburukan atau kelemahan. Okey. Ada 3 fokus. Jadi macam mana kita nak buat pendahuluan untuk 3 fokus? Baik, untuk pendahuluan disebabkan rumusan kali ini ada 3 fokus. Jadi
untuk pendahuluan ini agak berbeza dengan pendahuluan rumusan yang dua fokus. Baik, kita tengok untuk pendahuluan, rumusan membincangkan kebaikan pembayaran untuk fokus yang pertama dan langkah menggalakkan masyarakat menggunakan pembayaran untuk fokus kedua, serta kelemahan pembayaran. Ini untuk fokus yang ketiga. Senang je. Kita cuma masukkan ketiga-tiga fokus tersebut. Baik, selesai untuk pendahuluan. Jadi idea pun kita dah jumpa. Cuma rumusan seperti yang kita sedia maklum. Untuk idea perlu ada 8 idea. Akan tetapi disebabkan rumusan ini mempunyai 3 fokus dan kita kena ingat yang fokus satu iaitu kebaikan atau manfaat terdapat dalam kedua-dua bahan. Manakala untuk fokus 2 langkah hanya ada dalam bahan 1 dan untuk fokus 3 keburukan hanya ada dalam bahan 2. Kita kena tengok yang kebaikan dan kita perlu ambil, kita kena ingat ya, idea daripada setiap bahan perlu kita sentuh. Okay, contoh yang macam kita nampak sekarang ni, yang ada dalam kedua-dua bahan idea iaitu kebaikan. Jadi untuk kebaikan, kita mesti ambil daripada bahan 1 dan kita perlu ambil juga daripada bahan 2. Kita buat pecahan. Dekat sini cikgu buat pecahan saja ya. Nanti kamu boleh tulis sendiri rumusan yang lengkap. Okey, untuk kebaikan, kalau kita tengok dalam bahan 1 ada 4 idea untuk kebaikan. Jadi kita boleh ambil, contoh dekat sini cikgu nak ambil bahan 1, cikgu ambil 2 idea daripada bahan 1. Dan untuk bahan 2 pula, cikgu ambil 2 idea juga untuk fokus 1. Baik, untuk langkah hanya ada dalam bahan 1 sahaja. Jadi dekat sini langkah, cikgu ambil dalam bahan 1, cikgu ambil 2 idea. Okey. Dan untuk keburukan pula, cikgu ambil daripada bahan 2. Untuk keburukan, cikgu ambil, misalnya cikgu ambil dekat sini bahan 2, keburukan cikgu ambil 2. Jadi dekat sini kita tengok cukup tak 8 idea untuk kesemua fokus. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 jadi 8. Maknanya dekat sini idea kita cukup 8. Okey. Selesai. Senang saja. Yang kita kena ingat, kalau idea itu ada dalam mana-mana bahan, kita wajib sentuh. Contoh macam fokus 1 ni, bahan 1 pun ada idea dia. Bahan 2 pun ada idea dia. Jadi kita wajib ambil daripada setiap bahan. Kita buatlah macam yang cikgu buat ni. Kebaikan, bahan 1, 2 idea. Bahan 2 pun 2 idea. Langkah ni, sebab dia tak ada dalam bahan 2. Dia ada dalam bahan 1 saja. Jadi cikgu ambil 2 idea untuk langkah dalam bahan 1. Dan keburukan tadi kita tengok dalam bahan 2 ada 3 idea. Tapi dekat sini cikgu ambil 2 sahaja. Okey, selesai Jadi untuk pendahuluan dah selesai, untuk idea pun dah selesai, kita tengok kepada kesimpulan pula. Okey. Dekat kesimpulan ni, cikgu selalu ingatkan pelajar dekat kesimpulan ni, formula dia kita yang pertama sekali ayat kesimpulan. Okey, selalunya cikgu guna kesimpulannya saja. Guna kesimpulannya. Ingat yang itu pun dah cukup. Okey, kesimpulannya kita tambah dengan tema. Okey, tambah tema, kemudian kita tambah dengan cadangan dan kemudian kita tambah dengan harapan. Okey, apa yang dikatakan kesimpulan, tema, cadangan, harapan ni? KTCH. Baik, kita tengok. Yang pertama, ayat kesimpulan. Okey, kesimpulannya ini saja. Okey, kesimpulannya
Kita tukar pada highlight. Okey, kesimpulannya tu untuk ayat kesimpulan. Okey. Untuk tema penggunaan e-pembayaran ini, tema kita tukar warna sikit. Okey, penggunaan e-pembayaran. Okey, cadangan. Cadangan ni kita boleh letak haruslah. Okey, contoh cikgu letak dekat ni haruslah. Hendaklah pun boleh. Okey, cadangan haruslah dimanfaatkan. Okey, harapan mestilah bila dah ada cadangan mestilah ada harapan. Untuk apa cadangan kita tu? Agar ekonomi negara lebih maju. Dan kamu kena ingat ya, dekat cadangan ni jangan letak benda yang hidup, contoh pihak ke. Okey. Kalau nak letak dekat harapan boleh. Okey. Jadi dekat sini kesimpulannya, penggunaan e-pembayaran haruslah dimanfaatkan agar ekonomi negara lebih maju. Jadi itulah contoh macam mana kita nak buat rumusan bagi 3 fokus. Dan dekat sini kita ada jumpa idea dan kita sudah siapkan pendahuluan dan juga kesimpulan. Jadi anak-anak pelajar bolehlah cuba menulis satu rumusan yang lengkap berdasarkan apa yang cikgu ajarkan pada kali ini. Jadi cikgu harap perkongsian cikgu pada kali ini sedikit sebanyak dapat membantu anak-anak pelajar dalam menyelesaikan soalan rumusan bagi 3 fokus. Jadi itu sahaja daripada cikgu pada kali ini. Cikgu mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Cikgu harap kamu dapat manfaatkan perkongsian cikgu pada hari ini, pada kali ini, dan kita jumpa lagi. Sekian sahaja daripada cikgu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.